الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبينا الكريم وهو محمد صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العلي العظيم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. Surah Al-Baqarah ayat 142. Saya hormati Tuan Pengerusi Surau, Tuan Imam dan seluruh ahli jawatan kuasa surau muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang pertama dan buat selama-lamanya, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia serta inayah daripada Allah. Pada tengah hari ini, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kesempatan kepada kita untuk sama-sama datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, pada saat ini, sedar ataupun tidak, Allah Subhanahu wa taala telah memakbulkan segala doa yang diminta dan diaminkan oleh kita pada bulan-bulan yang lalu. Kalau kita tengok balik masuk bulan Rajab bulan lepas, kita angkat tangan, kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, hari ini kami dah bertemu dengan bulan Rajab. Maka kami nak minta kepada kamu supaya kamu memberkati kami di sepanjang bulan Rajab. Sebab apa kami minta kamu memberkati kami di sepanjang bulan Rajab? Sebab kita minta kepada Allah wa Sya'bana, sebab kita nak masuk di dalam bulan Sya'ban. Acap kali doa ini kita mengulang minta kepada Allah ataupun kita mengaminkan apa yang telah diminta oleh Tok Imam. Maka hari ini sama ada kita faham ataupun tidak yang Tok Imam baca bulan yang lepas, maka alhamdulillah Allah Ta'ala memakbulkan permintaan kita. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk duduk di dalam minggu yang kedua di dalam bulan Sya'ban. Maka hari ini bila mana kita diberikan kesempatan oleh Allah duduk di dalam bulan Sya'ban, maka sama-sama kita memperbetulkan diri kita, kita melakukan satu persediaan untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan. Sebab di antara doa yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam poin yang terakhir Nabi kata wa ballighna bi syahri Ramadan.
Apa yang kami nak minta kepada Allah dalam bulan Rajab, dalam bulan Sya'ban, natijah dia kami nak minta supaya sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Maka sebelum kita bertemu dengan bulan Ramadan, pastikan diri kita berada dalam keadaan yang betul-betul bersedia untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Sebab itulah kalau kita tengok di dalam bulan Rajab, Allah Ta'ala menjadikan satu peristiwa yang begitu besar yang disebut sebagai Isra' dan Mi'raj. Tidak ada peristiwa yang paling besar di dalam bulan Rajab melainkan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kemudian masuk bulan Sya'ban, Allah Ta'ala jadikan kepada kita dua peristiwa yang besar. Nah, kita tak tahu sama ada hari ini kita ingat ataupun tidak dua peristiwa yang berlaku dalam bulan Sya'ban. Tapi ramai di kalangan kita hari ini yang kita maklum satu peristiwa yang besar dalam bulan Rajab. Mari dalam bulan Sya'ban, orang tanya apa yang berlaku dalam bulan Sya'ban. Yang kita tahu adalah nisfu Sya'ban. Ni rata-rata manusia kita hari ni yang tahu. Selain daripada nisfu Sya'ban yang Allah Ta'ala tetapkan dalam bulan Sya'ban, rupanya ada dua lagi peristiwa yang besar yang Allah Ta'ala nak kita melakukan, ambil istifadah daripada peristiwa ini untuk kita melakukan persediaan di dalam bulan Sya'ban untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Sebab tu kata baginda Nabi SAW. Nabi kata bulan Sya'ban ini adalah satu bulan yang mana bulan yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Sya'ban. Nabi kata terdapat satu bulan yang mana majoriti umat manusia yang hidup di atas muka bumi Allah, dia akan lalai dengan bulan tersebut. Apakah bulan tersebut? Nabi kata baina Rajabin wa Sya'ban. Bulan tersebut dia duduk di antara bulan Rajab dan juga Ramadan. Bahasa kita hari ini iaitu bulan Sya'ban. Lalu Nabi kata bukan sekadar manusia lalai, bahkan mereka tak tahu kelebihan bulan tersebut. Maka Nabi cerita kepada kita, wa syahru tarfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Iaitu Nabi kata wa syahra turfa'u, yang dinamakan sebagai bulan yang Allah Ta'ala akan mengangkat a'mal, segala amalan-amalan umat manusia untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi kata fa'ahabbu ay yurfa'a amali wa ana sha'im. Nabi kata bila masuk sahaja bulan ini, Nabi cukup suka. Sebab Nabi nak Allah Ta'ala angkat amalan Nabi naik ke langit dalam keadaan Nabi berpuasa pada bulan tersebut. Maka di sini apa Nabi nak sebut? Nabi nak cerita kepada kita masuk bulan Sya'ban, melakukan persediaan yang begitu rapi untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Apa persediaan tersebut? Yang pertama, Nabi kata bila masuk bulan Sya'ban, Nabi tak nak amalan Nabi Allah Ta'ala angkat begitu sahaja, melainkan Allah Ta'ala angkat amalan Nabi dalam keadaan Nabi berpuasa. Maka yang pertama, Nabi nak cerita kepada kita hari ni bila masuk bulan Sya'ban, memperbanyakkan puasa kita dalam bulan Sya'ban. Untuk apa kata ulama? Sebagai untuk melatih diri kita agar bertemu dengan bulan Ramadan, kita berada dalam keadaan yang bersedia. Ini yang Nabi sebut. Yang kedua, apa yang Allah Ta'ala nak kita buat di dalam bulan Sya'ban? Yang kedua, kalau kita tengok satu peristiwa yang cukup besar, yang mana peristiwa ini berlaku di kota Madinah. Sewaktu mana Nabi berada di Masjid Ummu Salamah, yang hari ini kita sebut Masjid Ummu Salamah itu dengan sebutan Masjid Qiblatain. Iaitu satu peristiwa yang cukup besar yang berlaku di dalam bulan Sya'ban, iaitu peristiwa pengalihan kiblat daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Sebab tu kalau kita tengok,
Ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi menyampaikan Islam, pergi dakwah ke kota Madinah. Ni cerita tentang Nabi hijrah. Waktu Nabi duduk di kota Mekah, Nabi diuji dengan pelbagai ujian. Di antaranya musuh-musuh Nabi di kota Mekah, iaitu terdiri daripada kafir musyrikin Mekah. Bila mana Nabi berhijrah saja ke Madinah, rupanya ada lagi ujian. Allah Ta'ala mendatangkan ujian kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Ta'ala hantarkan golongan Yahudi dan juga Nasrani. Bila Nabi sampai sahaja ke kota Madinah, ketika itu Nabi membawa satu agama yang disebut agama Islam, yang mana agama ini telah mengajak umat manusia supaya melakukan kebaikan dan meninggalkan segala larangan dan keburukan yang mana yang telah diamalkan oleh agama nenek moyang mereka yang berada di kota Madinah. Nabi pergi Madinah, Nabi larang umat manusia berniaga dalam keadaan haram. Nabi mengharamkan riba. Nabi tak bagi menipu. Nabi ajak salat. Nabi minta mereka supaya jangan berzina. Nabi tak bagi melakukan keburukan dan sebagainya. Bila Nabi bawa Islam mengajak mereka supaya melakukan kebaikan, maka akhir sekali mereka bertanya, "Ya Muhammad, agama apa yang kamu bawa?" Maka Nabi jawab kepada orang Yahudi, inilah satu agama yang mengajak umat manusia supaya menyembah Allah dan mendapat redha Allah dan juga mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kata tidak ada agama yang lain melainkan agama Islam adalah satu agama yang terbaik di atas muka bumi Allah. Maka ketika itu Nabi ditohmah dan dihina. Apa mereka sebut kepada Nabi? Mereka kata, "Hai Muhammad, kalau betul lah agama Islam ini adalah satu agama yang kamu kata agama yang terbaik. Kalau kamu kata satu agama yang mana agama ini yang menjadi agama diredai Allah. Kalaulah kamu kata agama kamu ni okey sangat, kami nak tanya kamu satu soalan. Sebab apa dalam keadaan kamu kata agama Islam, agama yang terbaik, agama yang paling Allah Ta'ala redha, tiba-tiba bila mana kamu solat di dalam agama kamu, kamu menghala ke arah kiblat kami, iaitu orang Yahudi?" Ni orang Yahudi kata ke Nabi, "Kalaulah kamu ada satu agama yang paling baik di atas dunia, sebab apa kamu tak ada kiblat kamu sendiri? Adakah agama kamu iaitu agama yang main tiru agama-agama nenek moyang kami?" Ini di antara persoalan Yahudi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu, ketika mana waktu salat, disebut di dalam tafsir daripada Imam Qurtubi. Ketika itu pada 15 Syaban ataupun nisfu Syaban, ketika mana Nabi solat zuhur di Masjid Ummu Salamah ataupun di suatu tempat yang bernama hari ini Masjid Qiblatain. Ada khilaf ulama, ada yang kata waktu asar dan ada kata waktu subuh. Tapi yang masyhurnya waktu zuhur. 2 rakaat Nabi salat menghala ke Masjid Al-Aqsa. Bangun rakaat yang ketiga, tiba-tiba turun wahyu Allah, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Allah Ta'ala kata, "Hai Muhammad, kamu kena ubah pengalihan kiblat kamu. Kamu kena hala wajah kamu, kamu kena pusing, kamu kena hala ke Masjidil Haram." Maka ketika itu Allah Ta'ala cerita dalam Quran. Bila berlaku peristiwa tersebut, maka orang Yahudi duduk tanya Nabi. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, "Sayaqulu syufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha." Orang Yahudi bertanya, "Hai Muhammad," Allah Ta'ala kata mereka orang-orang bodoh. Allah Ta'ala guna perkataan orang bodoh. Sayaqulu syufaha. Syufaha ni maksud dia orang tak erti. Maka berkatalah orang-orang yang tak erti ni, mereka bertanya kepada Nabi Muhammad, "Sebab apa hari ni kamu semayang? Kamu hala kiblat Baitul Maqdis, iaitu kiblat kami. Tiba-tiba hari ni kamu hala ke lain. Adakah ini satu agama yang baru lagi yang kami tak tahu?"
Maka disebut oleh para alim ulama, ketika mana peristiwa pengalihan kiblat ini, ketika itu ramai manusia yang mana baru mengenali Islam, ketika mana iman mereka masih lagi di peringkat bawah, mereka akan menyatakan kebohongan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka turun ayat Allah, qul lillahil masyriq wal maghrib. Allah Ta'ala kata, hey Muhammad, cerita kepada mereka, nah timur pun Allah Ta'ala punya, barat pun Allah Ta'ala punya. Maka hari ini bila Allah Ta'ala suruh kamu mengalihkan kiblat kamu menghala ke Masjidil Haram, maka hari ini kamu kalih. Ini di antara perbezaan Allah nak cerita kemuliaan Islam. Sebab itulah daripada peristiwa ini dalam bulan Sya'ban berlaku pada tahun 2 Hijrah. Maka ketika ini Allah Ta'ala mengekalkan kiblat kita sehingga hari ini menghadap ke Masjidil Haram. Apa yang Allah Ta'ala nak cerita dalam peristiwa pengalihan kiblat dalam bulan Sya'ban ini? Kata ulama, Allah Ta'ala nak ceritakan kepada kita sebelum nak bertemu dengan bulan Ramadan, masuk bulan Sya'ban, tolong ambil berat. Tolong hari ni kita muhasabah balik, kita cek balik sejauh mana solat kita berkualiti untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni berkaitan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj tu. Kan Nabi naik peristiwa Isra' dan Mi'raj, naik turun. Sampai langit ke-7, naik pula Sidratul Muntaha, naik pula Baitul Ma'mur, jumpa Allah Ta'ala. Tiba-tiba Allah Ta'ala mewajibkan, memfardukan kepada kita salat sehari 50 waktu. Turun Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim pada langit ke-7. Turun lagi bertemu dengan Nabi Musa AS pada langit ke-6. Tiba-tiba jumpa Nabi Musa, Nabi kata umat kamu tak mampu nak buat. Naik pula Nabi langit ke-7, naik pula ke Sidratul Muntaha, naik pula ke Baitul Ma'mur, jumpa Allah Ta'ala. Minta korang. Berapa kali Nabi naik turun? Kata ulama, 9 kali naik turun, sampai tinggal 5. Setara 5 hari ni pun ada di kalangan kita hari ni yang semayang dia jadi 4. Fardu 5, tapi package dia 4 hari-hari. Subuh tak semayang dah. Zuhur ni solat juga. Kadang-kadang subuh sebab kerja, dia keluar awal, dia solat subuh. Isyak tak semayang dah. Ni setara yang 5 ni. Sebab itulah Allah Ta'ala datangkan kelebihan peristiwa pengalihan kiblat di dalam bulan Sya'ban, kerana Allah Ta'ala nak, kata ulama, masuk bulan Sya'ban, kita hari ni sama-sama kita cek balik salat kita sebelum bertemu dengan bulan Ramadan. Itu yang pertama. Kemudian apa yang berlaku lagi di dalam bulan Sya'ban? Kalau kita tengok satu peristiwa yang cukup besar yang berlaku dalam bulan Sya'ban. Kalau kita tengok dalam surah Al-Ahzab, Nato Imam hari Jumaat dia duk baca dah. Apa dia sebut? Ni sebelum imam nak khutbah tu, bila dia pegang tongkat tu, apa dia sebut? Dia kata, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Ta'ala kata, sungguhnya Allah dan para malaikat senantiasa berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, selawat dan mengucap salamlah kamu ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ni semua kita tahu. Ayat ni turun pada bila? Ayat ini juga turun pada bulan Sya'ban. Ni ayat ni. Bilanya berlaku ayat ini? Pun ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di kota Madinah. Nah, kalau tuan-tuan diizinkan oleh Allah buka balik lepas PKP ni, nak pergi mana? Nak pergi umrah dan ziarah. Sampai saja di Madinah, tolonglah ambil perhatian. Pergilah ziarah-ziarah tempat-tempat tambahan tu. Selalu orang-orang mutawif-mutawif ni dia bawa, tuan-tuan. Nah, ziarah tambahan, pergi tengok. Nah, di antaranya satu tempat yang dinama sebagai Masjid Sajadah. Nah, tuan-tuan boleh Google hari ni, tengok Masjid Sajadah. Tak jauh dengan Masjid Nabawi, tapi kita tak pergi. Nah, nama Masjid Sajadah, ataupun kita panggil Gua Sajadah.
Suatu hari ketika mana Nabi duduk dengan para sahabat. Ni sahabat cerita ni, suatu hari bila aku duduk dengan Nabi, aku tengok Nabi solat. Bila Nabi solat sampai sahaja sujud yang terakhir, aku tengok Nabi sujud dalam keadaan yang begitu lama, kata sahabat ni. Bila Nabi sujud dalam keadaan begitu lama, sehingga mana sangkaan aku ketika itu bahawa Rasulullah sudah pun wafat di dalam sujud dia. Nak cerita kata lama Nabi sujud. Maka dia kata dia pun tunggu. Sebab sahabat ni kata aku ingat Rasulullah ni wafat dah. Sebab lama sungguh. Lepas tu tiba-tiba dia kata dia tengok Rasulullah bangun. Selesai Rasulullah bagi salam, dia pergi jumpa Nabi. Ya Rasulullah, sebab apa tadi kamu sujud lama sangat? Lama sangat sujud. Aku menyangkakan kamu ni dah wafat. Maka apa Nabi jawab? Nabi kata, ketika mana aku sujud tadi tu, tiba-tiba Jibril turun membawa pengkhabaran, bawa wahyu Allah. Apa yang Jibril kata? Jibril bawa ayat tadi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka Nabi pun kata, wahai para sahabat, man salla 'alayya marratan, ataupun dalam satu riwayat, man salla 'alayya wahidatan sallallahu 'alaihi biha 'ashara. Barang siapa yang hari ini di atas dunia yang selawat ke atas Nabi, yang selawat ke atasku dengan satu selawat, maka kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah dan para malaikat dan seluruh apa yang ada di atas muka bumi Allah akan berselawat kepada orang yang selawat dekat Nabi itu dengan 10 kali selawat. Ni nak cerita kata hebat selawat ni. Selawat sekali Allah Ta'ala selawat 10 kali. Buat satu dapat 10. Ni hadis tu di mana? Ketika mana berlaku di kota Madinah pada waktu bulan Sya'ban. Apa ulama nak pesan kepada kita? Nak Allah Ta'ala pilih kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan, pastikan hari ini kita hidup di atas muka bumi Allah, masuk bulan Sya'ban, tolong mempertingkatkan selawat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jaga semayang, betul balik semayang, selawat banyak-banyak. Sebab nak masuk bulan Ramadan ni, Allah Ta'ala pilih. Berapa ramai sahabat kita, tahun lepas bulan Ramadan dia ada, tahun ni mati dah dia. Rupanya Allah Ta'ala izinkan dia untuk bertemu, melakukan amal ibadah dalam bulan Ramadan yang paling maksimum bila? Rupanya 2 tahun lepas dia bertemu Ramadan lah. Ramadan tahun lepas, rajin macam mana pun kita, pahala i'tikaf dalam masjid tak ada dah. Betul? Tahun lepas. Pahala tadarus dalam surau tak ada dah tahun lepas. Pahala jalan kaki pergi semayang tak ada dah tahun lepas. Kalau kita mati tahun ni tak sempat nak bertemu dengan bulan Ramadan, rupanya peluang kita yang terakhir untuk mengutip kelebihan dalam bulan Ramadan semaksimum mungkin bila? 2 tahun lepas. Sebab itulah Nabi minta kepada Allah, wa balighna Ramadan, ya Allah bagi kami jumpa Ramadan. Sebab kita nak pulun sungguh. Esok ni Nabi kata kita masuk syurga Allah bukan sebab amalan kita sangat. Nak harap dengan amalan kita sampai bila tak masuk syurga. Cuma apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata, illa ayyataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadla. Manusia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Yang pertama, birahmatin, dengan rahmat Allah. Macam mana dengan nak dapat rahmat Allah? Nak dapat rahmat Allah di antaranya, Allah Ta'ala akan kira dan memberi rahmat kepada kita hari ini sesiapa yang mengasihi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang kasih Nabi, yang selawat banyak kepada Nabi, maka rahmat Allah Ta'ala turun kepada dia. Wa fadla, yang kedua dengan kemuliaan kita sebagai umat Nabi. Yang tu ya kita harap masuk syurga pun.
Nah, kalau nak harap amal soleh kita hari ni, semayang berapa banyak sangat? Kalau hari ni nak masuk syurga dengan amal soleh, semata-mata dengan amalan solat kita, hari ni, subuh tadi pun tak solat dah. Kalau harap hari ni nak masuk syurga dengan pahala baca Quran, hari ni berapa helai dah kita baca Quran? Kalau nak harap hari ni nak masuk syurga dengan pahala sedekah, hari ni berapa ringgit dah kita sedekah? Sebab tu Nabi kata, masuk syurga yang pertama dengan rahmat Allah, yang kedua dengan kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi kepada umat baginda Nabi SAW. Sebab tu Allah Ta'ala datangnya bulan Ramadan. Sebab Allah Ta'ala nak memuliakan umat baginda Nabi SAW. Maka apa yang kita nak buat di dalam bulan Ramadan? Nabi cerita kepada kita. Nah, satu riwayat yang boleh membuatkan Nabi kasih kepada Sayyidatina Khadijah. Maka hari ni kalau kita nak Allah Ta'ala pilih kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan, kita nak Allah Ta'ala kasih kepada kita, tolong kita lakukan seperti mana Sayyidatina Khadijah buat kepada Nabi. Ni hadis sahih. Riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Suatu hari ketika mana Nabi sedang solat. Ni Aisyah riwayat ni. Bila Nabi tengah solat, tiba-tiba datangnya saudara perempuan daripada Sayyidatina Khadijah. Ada yang kata adik Sayyidatina Khadijah, ada yang kata kakak Sayyidatina Khadijah. Tapi yang kuatnya menyatakan adik. Sebab apa? Waktu itu hadis ini Sayyidatina Aisyah yang riwayat. Maksud kata bila Sayyidatina Aisyah meriwayatkan hadis ni, maksudnya waktu tu Nabi dah kahwin dah dengan Sayyidatina Aisyah. Maknanya waktu tu Sayyidatina Khadijah wafat dah. Masa berlaku cerita ni. Aisyah kata suatu hari bila mana Nabi tengah solat, tiba-tiba datang saudara perempuan daripada Sayyidatina Khadijah, mari rumah mereka, rumah Nabi dan rumah Aisyah, ketuk pintu. Mari ketuk pintu. Tiba-tiba Aisyah kata, aku tengok Nabi SAW mempercepatkan solat baginda. Selesai Nabi bagi salam, Nabi buka pintu, Nabi tengok Sayyidatina, adik kepada Sayyidatina Khadijah. Ataupun kakak kepada Sayyidatina Khadijah. Nabi pun layan macam biasa, kemudian balik. Lepas balik, Aisyah kata, aku bertanya kepada Nabi. Apa dia sebut? Dia kata, ya Rasulullah, sebab apa tadi sewaktu mana dia mari ketuk pintu, aku tengok kamu mempercepatkan solat kamu. Maka apa Nabi jawab? Nabi kata, wahai Aisyah, waktu dia ketuk bagi salam tadi, aku ingatkah Khadijah dah balik? Faham ayat Nabi tu? Aku ingat Khadijah balik. Nak cerita kata, Nabi teringat sampai tara tu kepada Khadijah. Walhal waktu tu Khadijah wafat dah. Aku ingat tadi Khadijah balik. Maka apa Aisyah jawab? Bila Aisyah dengar macam tu, Aisyah kata, laqad abdalakallahu fi huwa khairan minha. Aisyah kata, laqad abdalakallahu huwa khairan minha. Dia kata, ya Rasulullah, bukankah ketika ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah menggantikan kepada kamu, wahai Rasulullah, seorang isteri yang jauh lebih baik daripada Sayyidatina Khadijah, kata Aisyah. Kalau kamu nak mandi muda, Aisyah kata, aku dengan Khadijah, aku muda lagi. Kalau nak banding tenaga, aku dengan Aisyah sudah tentu aku kuat sebab aku muda. Kalau nak banding kulit siapa yang cekang elok, sudah tentu aku lagi elok sebab aku muda berbanding dengan Sayyidatina Khadijah. Aisyah kata, segala kelebihan tu ada dekat aku dah hari ni. Sebab apa duk teringat lagi kepada Sayyidatina Khadijah? Ni Khadijah kata kepada, Aisyah kata kepada Nabi. Maka Sayyidatina Aisyah kata, bila aku sebut macam tu, Nabi angkat kepala. Nabi tengok Sayyidatina Aisyah dalam keadaan muka Nabi tu marah kemudian merah.
Faham? Satu marah, satu merah. Sebab Aisyah kata macam tu. Tapi betul juga macam dia kata. Bukan betul macam mana? Muda memang menang kepada Aisyah. Kuat memang menang kepada Aisyah. Nak tengok kulit siapa hak yang licin. Sudah tentu menang kepada Aisyah sebab muda. Bila kata macam tu, Nabi marah. Maka apa Nabi sebut? Nabi kata, wahai Sayyidatina Aisyah, yang membuatkan hari ini aku teringat sangat kepada Sayyidatina Khadijah, tidak ada manusia yang boleh lawan. Apa yang Nabi sebut? Yang pertama, Nabi kata ketika mana manusia yang lain tidak beriman kepada Nabi. Laqad amantu bi. Ketika mana orang lain tak beriman kepada Nabi, ketika itu Sayyidatina Khadijah beriman kepada Nabi. Idza kufraniyan nas. Ketika mana orang tak beriman, orang kafir kepada Nabi, Sayyidatina Khadijah lah orang yang pertama yang beriman dengan Nabi, yang beriman kepada Allah. Yang ni orang tak boleh lawan. Ceritalah hebat macam mana pun, Nabi Allah Ta'ala turunkan kepada dia Islam, orang pertama yang masuk Islam Sayyidatina Khadijah. Ni Nabi kata, mau aku tak sayang kepada Sayyidatina Khadijah. Waktu orang lain kafir kepada aku, dia beriman kepada aku. Yang kedua, Nabi kata apa? Wasadaqatni. Ketika mana waktu orang lain tidak percaya kepada Nabi. Nabi kata, idza kadzabani an-nas. Waktu orang lain tak percaya dekat Nabi, ketika itu Sayyidatina Khadijah percaya kepada Nabi. Di antaranya cerita apa? Cerita yang Nabi dapat wahyu yang pertama dalam peristiwa malam yang Al-Quran turun tu. Dekat Gua Hira. Malam nuzul Quran. Nabi balik cerita dekat Khadijah. Sehingga Nabi kata, laqad nasitu ila nafsi. Nabi kata, wahai Khadijah, hari ni aku takut sangat kat diri aku sendiri ni. Bahasa mudah Nabi kata apa? Macam kita hari ni, jumpa benda yang tak pernah tengok. Tiba-tiba kita balik kata kat bini kita, abang ni dah gila ke? Faham? Sebab apa? Sebab ketika itu Nabi tengok Jibril turun bertemu dengan Nabi dalam keadaan Jibril ni menyerupai wajah dia yang sebenar. Pukul berapa habis? 1.45. 1.50. Baik, 2 minit ni. Apa Nabi sebut? Nabi kata waktu Jibril turun dekat aku tu. Jibril ni dia ada 2 sayap. Satu kanan, satu kiri. Kalau tengok ayat Quran, uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Jibril ni dia ada 2 sayap. Satu sayap kanan, satu sayap kiri. Allah Ta'ala kata malaikat Allah Ta'ala buat ni ada 1 sayap, 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap. Yazidu fil khalqi ma yasha. Kalau banyak sayap pun Allah Ta'ala buat dia atas apa Allah Ta'ala nak. Boleh buat belakang. Tapi Nabi kata sebelah sayap belah kanan Jibril alaihi salam terdapat 1000 pelepah. 1000 lagi pelepah sayap. Nabi kata sekiranya Jibril dia buka satu ya pelepah daripada sayap dia tu. Satu ya. Makna kata kalau sebelah kanan 1000, sebelah kiri pun 1000, 2000. Nabi kita buka satu ya. 900, 1999 lagi tutup. Buka satu ya. Nabi kata nescaya akan berlaku kegelapan yang teramat dahsyat di atas muka bumi Allah. Nabi kata Jibril ni kalau dia duduk di utara, orang selatan boleh nampak. Kalau dia duduk di timur, orang barat boleh nampak. Cuba bayang tengok. Nak cerita bab Jibril ni besar semua. Sehingga mana Nabi waktu tu tak keruan. Balik suruh Khadijah selimut. Waktu tu bila Nabi cerita, apa Khadijah kata? Dia kata, ya Rasulullah, kamu seorang manusia yang menyatukan umat manusia yang lain. Kamu yang selalu menyambungkan silaturahim. Kamu melakukan amal soleh. Kamu yang buat baik kepada orang. Mana mungkin hari ini Allah Ta'ala nak uji kamu dengan ujian yang kamu tak mampu tanggung. Dia percaya kat Nabi. Kita hari ni ayah-ayah hak duduk depan ni.
Balik di rumah tak lagi. Balik kalut-kalut. Cerita kat bini kata jumpa malaikat. Balik kerja tak lagi. Cerita abang balik kerja tak saat ni jumpa Jibril. Agak-agak bini nak kata apa? Bini kata Jibril pun boleh jumpa. Takkan malaikat maut tak boleh jumpa. Ini kata orang tua ni nak mati lah. Tu kalau kita. Maka Khadijah dia beriman dengan Nabi. Ni Nabi sebut. Aisyah orang lain tak boleh lawan. Waktu orang lain tak percaya, tak beriman kepada Nabi. Khadijah beriman dan percaya kepada Nabi. Yang ketiga apa Nabi kata? Wa musyarikatni idza hurimani an-nas. Khadijah ni dia berkongsi segala duit ringgit. Ketika mana orang pulau aku, orang tak nak bagi duit ringgit dekat aku. Rupanya hari ni kita nak Islam duduk di atas, kita nak Islam menang. Keuangan ini adalah menjadi satu benda yang paling penting. Sebab tu Nabi kata Khadijah ni sebelum kahwin dia adalah jutawan, semua orang kenal. Bila dia kahwin dengan Nabi, segala kekayaan dia semua dia bagi untuk Islam. Nah, sehingga mana di perakhiran ketika mana dia nazak, Nabi kata aku tengok tubuh badan Sayyidah Khadijah. Dekat Khadijah berada dalam keadaan nazak. Nabi kata aku tengok dada Khadijah ni berombak, beralun. Waktu tu Nabi kata aku tak mampu dah nak tengok. Maka Nabi kata aku keluar duduk di luar, di sudut luar rumah. Tiba-tiba aku tengok dekat awan Jibril turun. Bila Jibril turun apa Jibril kata? Jibril membawa salam Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidatina Khadijah. Nabi pun masuk balik, Nabi cerita kepada Khadijah, wahai Khadijah, waktu aku duduk luar tadi ni Jibril turun. Apa Jibril buat? Jibril membawa salam daripada Allah Taala. Khadijah ni dengar Allah Taala kirim salam. Allah Taala kirim salam. Kita ni tu imam masjid kirim salam pun seronok dah. Kan? Tu pula kirim salam sebab apa? Lama dah tak nampak di masjid. Nah, dia kata balik jumpa pergi kirim salam kat dia, lama tak jumpa main masjid. Tu imam. Ni Allah Taala kirim salam. Bila Allah Ta'ala kirim salam ni, Nabi kata aku tak tahu, tiba-tiba tengok ada satu kekuatan yang berada di tubuh badan Sayyidatina Khadijah. Nabi cerita Allah Ta'ala kirim salam, tiba-tiba Nabi kata Khadijah bangun berdiri. Bila dia berdiri apa dia jawab? Khadijah kata Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam. Tu ayat kita baca faham yang boleh baca tapi tak tahu ayat tu mai kat mana. Waktu Khadijah nak wafat, Nabi kata bila dia baca ayat tu, habis baca ayat tu, tiba-tiba Khadijah ni jadi lembek, jatuh balik. Sehingga mana aku pangku Khadijah, akhir-akhir aku letak di atas paha aku, Nabi kata. Maka waktu itulah apa Khadijah kata? Khadijah kata, ya Rasulullah, selepas saat aku wafat, kamu akan menghadapi satu masalah yang cukup besar. Kamu akan menghadapi satu situasi yang cukup tragis, bahasa kita. Ketika itu kalau kamu tak mampu daripada segi wang ringgit, aku nak tolong, aku dah mati lah. Segala harta aku dah wakaf dah untuk Islam. Maka hari ni pada saat tersebut, kalau kamu berada dalam keadaan susah, kamu perlukan wang ringgit semata-mata untuk nak melaksanakan Islam. Sebab waktu tu Abu Jahal dia menjadi ketua di Mekah. Gege abu-abu ni. Bila dia duduk di Mekah, waktu tu dia isytihar. Siapa yang pulau Nabi, yang jual kepada Nabi dengan jualan yang mahal, jualan yang tinggi, jaminan Abu Jahal ni, dia akan memberi kekayaan kepada orang tersebut. Nak jual kepada Nabi, jualah dengan kadar yang mahal. Nak tolak, nak ambil barang Nabi, ambillah dengan kadar yang murah. Nabi kena pulau waktu tu. Ekonomi Nabi habis. Sehingga mana disebut dalam riwayat Nabi terpaksa makan daun-daun kering. Cara tu Abu Jahal buat. Waktu tu Aisyah Khadijah kata, lepas ni kalau kamu menghadapi waktu yang sukar, aku tak mampu nak tolong sebab aku wafat dah. Tapi satu benda aku boleh minta tolong. Waktu tu kamu pergilah semula dekat perkuburan aku, korek balik. Bila kamu korek balik, kamu akan nampak tulang menulang yang berada di dalam tanah tersebut. Kamu ambil tulang tersebut, pergi jual gadai dekat pasar, dapat duit tu buat untuk Islam. Sampai tu Khadijah, kita hari ni berapa ringgit dah sedekah untuk Islam bulan Syaban ni. Dan yang terakhir apa Nabi sebut? Nabi kata orang lain tak boleh buat melainkan Khadijah seorang. Dalam keadaan umur yang macam tu, dia mampu memberi kepada Nabi anak. Mampu bagi kepada Nabi anak. Maka 4 Nabi sebut.
Hari ni aku sayang kepada Khadijah. Yang pertama, dia beriman kepada aku. Yang kedua, dia percaya dekat aku. Yang ketiga, dia menyalurkan bantuan daripada segi wang ringgit kepada Nabi. Dan yang keempat, dia bagi anak kepada Nabi. Benda tu yang Nabi kasih kepada dia. Apa yang kita boleh ambil iktibar dalam bulan Syaban ni? Yang pertama, bulan Syaban ni tolong beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi. Tambahkan keimanan kita. Nah, daripada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Yang kedua, masuk bulan Syaban. Hari ni tolong percaya kepada Nabi. Apa Nabi sebut tolong percaya? Bukan percaya saja, kena buat. Kita hari ni percaya tak masuk neraka? Percaya, tapi mayang tak juga. Percaya tak kata ada neraka? Percaya tak kata bila sedekah tu Allah Ta'ala lipat kali ganda? Percaya, tapi tak sedekah pun. Sebab tu Nabi kata, tolong percaya kepada Nabi dalam bulan Syaban ni, tingkatkan amal soleh kita, iman kita. Dah percaya, buat. Yang ketiga, tolonglah korbankan duit ringgit apa yang kita ada. Tak ada duit ringgit pun tenaga, tak ada tenaga masa, tolong buat untuk Islam. Tak ada benda lain kita nak tolong. Ada sedikit kelebihan, tolong ingat, buat untuk Islam. Ada lebih sikit, buat untuk Islam. Dan yang keempat hari ni, bila kita ada anak pinak kita, jagalah anak pinak kita dengan Islam. Cukup buat 4 benda ni. Banyak sedekah, beriman, percaya, ikut apa yang Nabi buat. Last sekali, ada anak pinak, didik anak pinak kita dengan Islam. Mudah-mudahan bila kita buat 4 benda ni, Nabi sayang kepada kita seperti mana Nabi sayang kepada Sayyidatina Khadijah. Maka ketika inilah, bila kita buat tambah-tambah dalam bulan Syaban, kita mengharapkan Allah Ta'ala sampaikan kita ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan Allah Ta'ala redha. Mudah-mudahan bila mana kita dimatikan oleh Allah pada saat ini, kita minta supaya Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insyaAllah. Amin. Cukup sekadar itu dulu yang baik daripada Allah. Yang lemah bagi saya sendiri, maafkan dan maaf sekiranya ada terkasar bahasa dan sebagainya. Aqul qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'a'in la yustajabu lahu ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.